Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Cikgu harapkan awak semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan ajar dengan awak tentang kemahiran proses sains iaitu memerhati. Okey, sebelum ni cikgu ada kongsi dengan awak presentation tentang memerhati. Tapi untuk hari ini cikgu akan terangkan macam mana kita nak jawab soalan memerhati untuk tahap 2. Okey. Okey, seperti yang awak tahu, kemahiran proses sains ni ada 12. Okey, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pembalik ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, hari ini cikgu nak fokus tentang cara nak jawab soalan memerhati. Okey, asasnya memerhati ni dia membuat pemerhatian menggunakan 5 deria iaitu melihat, mendengar, menghidu ataupun bau, rasa, merasa dan juga sentuh. Okey, melihat dari segi warna dan bentuk, mendengar bunyilah. Okey, bau, okey bau sama ada benda tu berbau atau tidak berbau. Kemudian rasa ada 5, manis, masin, masam, pahit dan tawar. Sentuhan, licin, kasar, sejuk atau panas. Tak nampak pula sejuk. Okey, contohnya aiskrim ni. Aiskrim yang budak ni pegang ni. Okey, kalau kita lihat, okey dari segi warna, okey dia warna-warni. Okey, dan bentuk dia adalah bentuk kon. Okey, dengar dia tak ada bunyi lah. Aiskrim dia tak ada bunyi. Okey, bau dia harum lah. Manis kan. Rasanya manis. Okey, dan sentuh, jika kita sentuh aiskrim ni, kita akan rasa sejuk. Okey, cikgu laju sebab cikgu ni kejar masa. Okey, ini cara untuk kita jawab soalan pemerhatian. Okey, memerhati. Okey, kalau soalan tu bagi melibatkan satu sahaja objek. Okey, satu objek. Okey, perhati dan cerita semula apa yang awak lihat sahaja. Okey, contoh. Okey, contohnya ialah ni objek ataupun benda yang satu lah. Satu je soalan ni. Okey. Okey, contohnya dia bagi gambar paku ni. Okey, apa pemerhatian yang boleh dibuat? Okey, awak cerita apa yang awak nampak sahaja. Okey, yang awak nampak paku besi itu berkarat. Okey, jadi tulislah dia punya jawapan paku besi itu berkarat. Okey, contoh yang gambar yang kedua. Okey, pensel yang diletakkan di dalam gelas berisi air. Okey, bila awak lihat benda tu, awak akan nampak pensel tu kelihatan bengkok. Bengkok dekat sini. Yang cikgu bulatkan kuning tu Okey. Jadi kat situ pemerhatian yang kita boleh buat, pensel di dalam gelas kelihatan bengkok. Cerita yang awak nampak sahaja, jangan cerita benda lain. Okey, contoh macam paku ni tadi. Paku ni memang kita tahu dia berkarat sebab apa? Sebab tak diletakkan di luar, terdedah kepada air dan udara. Tapi cikgu tak nak benda tu. Okey, pemerhatian apa yang awak nampak sahaja. Okey, yang ketiga, seorang murid perempuan ni dia lihat menerusi cahaya, menerusi lubang yang ditebuk ni Okey. Dan dia nampak cahaya, ada 3 lubang ni dia boleh nampak cahaya. Jadi pemerhatian yang kita boleh buat, cahaya lilin dapat dapat dilihat menerusi lubang. Okey. Dan yang keempat, sekejap. Okey, yang keempat, titisan air kelihatan di luar gelas. Okey, kalau awak tengok dekat luar gelas ni ada titisan-titisan air ni. Okey, ini yang awak nampak sahaja Jangan cerita sebab ada ais lah, sebab dia diletakkan di luar, ada kondensasi, itu bukan. Okey, cerita yang awak nampak sahaja. Nama pun pemerhatian. Okey, seterusnya. Okey, tadi yang satu objek. Okey, sekarang kita lihat jika soalan tu melibatkan 2 objek. Okey, kalau melibatkan 2 objek, awak perlu buat perbandingan. Okey, menggunakan parameter yang sesuai. Okey, parameter ni kejap lagi kita tengok apa dia parameter ni. Okey. Okey, ini contoh gambar yang cikgu dah sediakan. Okey. Gambar yang pertama ada 2 orang budak, seorang tinggi, seorang rendah. Okey, jadi parameter yang kita boleh gunakan ialah ketinggian. Tu parameter dia. Okey, jadi pemerhatian yang kita boleh buat kat sini, okey, 2 objek mesti ada perbandingan. Okey, budak baju merah lebih tinggi berbanding budak baju
biru. Okey, nampak ada perbandingan. Okey, berbanding. Okey, kita bandingkan yang tinggi dan yang rendah. Okey. Parameternya ialah ketinggian. Okay, lebih tinggi. Okey, ni parameter dia lebih tinggi. Okey, untuk yang kedua, okey, buah oren lebih besar berbanding buah apple. Okey, parameter yang kita gunakan ni ialah lebih besar, saiz. Saiz ialah parameter dia. Okey, pastikan ada juga perbandingan. Okey, dan yang ketiga, mentol di sebelah kanan lebih cerah berbanding mentol di sebelah kiri. Parameter yang kita gunakan ialah kecerahan. Kita tulis kat sini lebih cerah. Itu dia parameter dia. Okey, pastikan ada perbandingan. Okey, itu kalau yang melibatkan dua objek. Kalau satu objek tadi awak cuma cerita semula. Kalau dua objek, mesti buat perbandingan dengan parameter yang sesuai. Okey, parameter ingat balik, parameter contoh macam ni lebih tinggi. Okey, lebih tinggi. Parameter yang kedua ni lebih besar, saiz. Dan parameter yang ketiga ialah kecerahan mentol, lebih cerah. Okey. Okey, kemudian kalau dia melibatkan 3 atau lebih objek. Okey, kita buat juga perbandingan dengan menggunakan perkataan paling. Okey, kejap lagi cikgu ajar macam mana nak jawab soalan yang macam ni. Okey, ini secara asas. Okey, secara basic lah macam cakap. Ni paling mudah lah ni. Okey, cikgu bagi awak 4 gambar. Ada gambar kereta, basikal, skuter dan juga motosikal. Okey, buat satu pemerhatian berdasarkan kelajuan. Okey, parameter cikgu dah bagi. Kelajuan. Okey, jadi pemerhatian yang awak boleh buat. Okey, pasal kelajuan ni, parameter dia. Okey, kelajuan kereta paling laju berbanding basikal, skuter dan motosikal. Okey, kita guna perkataan paling, kita buat perbandingan dengan semua benda yang ada. Okey, kalau dia ada tambah orang berjalan kaki, tambah juga. Kelajuan kereta paling laju berbanding basikal, skuter, motosikal dan berjalan kaki. Kena guna semua. Okey, pastikan guna perkataan paling dan buat perbandingan dengan semua benda. Okey, ini secara asas dia. Okey, kejap lagi cikgu bagi contoh soalan yang akan keluar dalam periksa awak. Okey, ini adalah contoh soalan yang cikgu tunjukkan dekat awak. Okey, Ahmad menjalankan satu penyiasatan tentang daya geseran. Dia menolak sebiji guli di atas permukaan yang berlainan. Okey, jadual 7 menunjukkan keputusan penyiasatannya. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini, okey, tengok tips yang cikgu tulis kat sebelah ni. Okey, yang pertama sekali awak kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey, kalau jadual yang macam ni, senang kita nak kenal pasti pemboleh ubah. Okey, kalau jadual yang atas bawah macam ni, yang bawah mesti pemboleh ubah bergerak balas dan yang atas ni ialah pemboleh ubah manipulasi. Okey, jadi tulis pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu. Okey, tengok yang warna kuning cikgu buat. Okey, jarak yang dilalui. Okey, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ini yang awak tulis dulu dekat jawapan awak. Salin balik je daripada jadual yang dibagi tu. Okey, jarak yang dilalui. Okey, paling jauh. Gunakan perkataan paling, jangan tinggal. Kita nak tengok yang paling jauh. Okey, sebab dia bermain dengan jarak. Jadi parameter kita ialah jarak. Jadi kita tulis paling jauh ialah pada permukaan. Baru kita tulis pemboleh ubah manipulasi. Bawah dia ni manipulasi. Okey, salah tulis ni. Sepatutnya jawapannya plastik. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Jenis permukaan ni awak salin balik je. Walaupun ayat dia tak sama. Awak nak sama pun boleh, tak ada masalah. Jarak yang dilalui guli paling jauh ialah pada jenis permukaan plastik. Okey, kita tengok paling jauh dia 26. Okey, kita ambil juga dia punya manipulasi. Okey, faham? Okey, ini ialah, tak silap cikgu ni format lama ni. Okey. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Okey, ini ialah contoh yang kedua. Okey, kita tengok. Pertama sekali, apa yang kita perlu kenal pasti dekat jadual ni ialah pemboleh ubah. Okey, kita tengok. Kalau jadual kiri dan kanan, pemboleh ubah dia bergerak balas ialah di sebelah kanan. Okey, ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan bila sebelah kanan ni dah bergerak balas, sini ialah pemboleh ubah manipulasi. Okey, PM dan PBB. Okey.
Soalan dia, nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat tentang jumlah botol plastik yang dipungut. Okey, ingat untuk pemerhatian, pertama sekali awak tuliskan PBB dahulu. Okey, bilangan botol yang dipungut. Okey, bilangan botol yang dipungut. Tengok yang paling banyak. Okey, kita tahu paling banyak ialah 70. Okey. Kemudian cikgu tunjuk jawapannya. Okey, ini dia. Bilangan botol yang dipungut paling banyak. Jangan lupa perkataan paling. Okey, ini ialah PBB tadi. PBB. Kemudian jangan lupa perkataan paling. Tengok paling banyak ialah 70. Pada kawasan, baru kita tulis PM. Ini dah start masuk PM dah. Pada kawasan Medan Selera. Dan kemudian akhir sekali buat perbandingan dengan semua benda yang tinggal. Okey, berbanding hospital, perumahan dan sekolah. Okey. Tengok jawapan ni. Okey, pertama sekali PBB, bilangan botol yang dipungut paling, jangan lupa paling banyak ialah 70. Tengok nilai yang paling banyak. Okey, yang paling banyak tu dekat mana? Dekat Medan Selera. Okey, PM dia. Okey, pada kawasan Medan Selera berbanding hospital, perumahan dan juga sekolah. Okey. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ingat jadual atas dan bawah. Okey, tentukan dulu dia punya pemboleh ubah. Okey, yang bawah ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ini yang akan tulis dahulu. Yang atas ni ialah pemboleh ubah manipulasi. Tulis di akhir. Okey, di antara tu guna perkataan paling. Kita cari yang paling banyak dan juga jangan tinggal perkataan pada. Okey. Untuk jawapan yang ni, okey, ini contoh dia, bilangan berudu yang mati. Okey, PBB dia. PBB di sini, bilangan berudu yang mati. Okey, gunakan perkataan paling banyak. Kita tengok ialah 15. Ni, paling banyak dia 15. 15 ni dekat mana? Dekat 60. Bilangan berudu yang mati paling banyak ialah 15 pada masa 60 minit berbanding, ni dah start PM semua ni, perbandingan. Okey. Okey, cikgu harap awak dapat lah. Cikgu dah tunjuk 3 contoh. Okey. Kalau awak ada sebarang masalah, awak boleh kontak dengan cikgu. Okey, tak ada masalah. Cikgu akan ajar dalam WhatsApp lah. Okey. Okey, rumusan untuk hari ini. Okey, pemerhatian menggunakan semua deria. Okey, ingat jika satu objek, perhatikan objek tersebut dan cerita semula apa yang awak nampak sahaja. Okey, kalau dia melibatkan dua objek, buat perbandingan. Guna parameter yang sesuai, lebih tinggi, lebih cerah, lebih besar, lebih banyak. Okey, parameter dia. Okey, kalau dia 3 atau lebih, melebihi 3 objek, okey, yang pertama sekali kena pasti pemboleh ubah. Kemudian tuliskan PBB dahulu. Okey, kemudian yang paling tinggi atau paling banyak atau paling laju atau paling apa yang paling lah. Okey, kemudian guna perkataan pada sebelum tuliskan pemboleh ubah manipulasi dan buat perbandingan. Okey. Okey. Untuk tajuk memerhati ni, cara nak jawab soalan ni, okey, cikgu tinggalkan awak kerja. Okey, ni kerja rumah yang pertama. Okey, ada jadual, awak buat pemerhatian berdasarkan jadual ni. Okey, awak boleh pause dulu video cikgu dan awak salin soalan ni dalam buku, atau kalau tak ada buku, salin dalam kertas, kemudian simpan dalam fail yang cikgu dah bekalkan dekat awak. Okey, ni soalan yang pertama. Kemudian kedua. Okey, pause dulu, awak salin. Okey, gambar litar pun awak lukis. Okey, kalau ada apa-apa masalah, awak boleh terus kontak cikgu. Okey. Cikgu rasa setakat tu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap awak dapat apa yang cikgu ajar. Okey, sebarang masalah macam biasa boleh kontak cikgu. Okey, cikgu sudahi kelas ni dengan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jaga diri masing-masing, jaga kesihatan. Okey, sekian, terima kasih.